الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك خلق العظيم. إنك سميع العليم. إنك غفور رحيم. إنك رب العرش العظيم. إنك البر الجواد الكريم. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau jugalah segala kebajikan, dan kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karimu ya Rahim. Cucurilah rahmat dan rahim-Mu ke atas majlis ini dan berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya Zal Jalal wal Ikram. Kami juga memohon perlindungan daripada-Mu, ya Allah, dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepada-Mu. Ya Allah, kepada-Mu jua kami serahkan segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan puan, para penonton yang sedang mengikuti Facebook Live CTLD Official, khususnya warga UTM. Dan hari ini Sirikula Sumber Manusia bilangan ke-5 2022, 11 hari bulan 8 2022, dan hari ini kita bawakan kepada tuan-tuan dan puan, para penonton warga UTM khususnya, satu tajuk yang saya kira cukup menarik, iaitu berkaitan pengurusan cuti dan gantian cuti rehat, GCR ringkasnya. Jadi hari ini bersama dengan saya iaitu penceramah yang diundang khas daripada Seksyen Perkhidmatan dan Saraan, Puan Zaitun binti Osman. Beliau merupakan penolong pegawai takbir di bahagian sumber manusia, dan juga bersama dengan kita Puan Cik Nisa, Cik Nurhanisa Fazrina binti Muhammad Nordin, juga daripada Seksyen Perkhidmatan dan Saraan. Apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah. Sebelum itu, sebelum saya serahkan sesi ini kepada penceramah, kami dari pihak penganjur CTLD ingin merakamkan jutaan terima kasih atas kesudian dan masa yang diberikan oleh tuan-tuan puan bagi mengikuti siri kuliah ini. Jadi kami juga memohon maaf atas kelewatan kami ke udara, masalah teknikal sedikit tadi. Jadi saya harap tuan-tuan puan masih lagi setia untuk teruskan bersama dengan kami untuk mengikuti siri kuliah ini. Jadi saya kira tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput penceramah kita Puan Zaitun dan juga Cik Nisa untuk meneruskan sesi ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Cik Amirul Arif atas kesudian mengundang kami berdua bagi sesi kuliah pagi ini mengenai pengurusan cuti dan ganjaran cuti rehat atau ringkasnya GCR. Okey, kita teruslah kepada perkara yang ingin dibentangkan pada pagi ini. Okey, seperti di paparan berikut adalah sumber dasar dan peraturan
kemudahan cuti. Kitab yang kita perlu pegang ialah Perintah Am Bab C tahun 1974, Perkeliling Perkhidmatan dan Surat-surat Perkeliling Perkhidmatan. Begitu juga sekarang ni kita ada My PPSM, ada penambahbaikan beberapa perkara-perkara berkenaan cuti. Okey, seterusnya prinsip pemberian kemudahan cuti kemudahan ini ialah ia disediakan sebagai satu keistimewaan dan boleh ditarik balik sekiranya perlu. Okey. Yang kedua, hanya dinikmati jika digunakan, luput apabila tidak digunakan. Yang ketiga, diberi atas tujuan tertentu dengan syarat dan kelayakan yang berbeza, tidak boleh ditukar ganti. Diberi dengan saksama kepada yang layak. Okey, maksudnya di sini ialah cuti itu adalah kemudahan, bukan hak mutlak individu pegawai penjawat awam. Maknanya kita boleh memohon cuti walau bagaimanapun ianya dah tertakluk kepada kelulusan ketua jabatan masing-masing. Okey, begitu juga cuti kita itu tidaklah kata kalau kita tidak menggunakannya ianya akan kekal seumur hidup. Ia akan luput. Nanti di sepanjang ni saya akan terangkan lagi dalam slide-slide seterusnya lah. Okey. Okey, tafsiran cuti. Ia merupakan tempoh sesuatu tempoh seseorang pegawai itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putusnya perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja. Okey, dalam tempoh kita mengambil cuti atau cuti-cuti tu kita tidak terputus perkhidmatan kita lah. Okey. Jenis-jenis cuti dalam perkhidmatan awam ni ada 4 kategori sebenarnya yang dikhususkan, ialah cuti yang diberikan kerana perkhidmatan, cuti atas sebab perubatan, cuti tidak berekod dan cuti-cuti lain. Untuk sesi pagi ini saya akan persembahkan untuk 2 kategori cuti yang diberi kerana perkhidmatan dan cuti atas sebab perubatan. 2 lagi kategori akan disampaikan oleh Cik Nisa. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Okey, cuti yang diberikan kerana perkhidmatan tafsirannya adalah seperti di layar lah. Okey, cuti yang diberi kerana perkhidmatan ada 2, cuti yang melayakkan dan cuti yang tidak melayakkan. Cuti yang melayakkan tu ialah semasa bertugas, iaitu cuti termasuk juga cuti rehat dan cuti sakit. Walaupun cuti yang tidak melayakkan termasuk adalah terkandung seperti cuti separuh gaji, tanpa gaji, cuti haji, cuti TB kusta barah dan cuti belajar. Ini maksudnya begini, pada ketika 4 kategori cuti ini kepada sesiapa pegawai, penjawat atau penjawat awam menikmatinya, maka ia akan menjejaskan kadar cuti kelayakan tahunan mereka. Okay. Seterusnya juga di paparan ini adalah jadual kelayakan cuti mengikut grade. Okey, walau bagaimanapun banyak persoalan yang kami telah terima Cik Amirul sebelum ni, sebab lantikan kita ni ada yang daripada tahun-tahun sebelumnya. Dalam kategori JKK dulu, Jawatankuasa Kabinet. Ada juga gaji Sufian, sampai ada juga staf yang tanya, saya tak pernah dengar Sufian tu kan. Okey. Tapi apabila JPA telah mengeluarkan perkeliling bilangan 11 tahun 2015 ni, mulai 1 Januari 2016, maka kelayakan cuti adalah mengikut jadual ini. Okey. Walau bagaimanapun, untuk mengira kelayakan cuti bagi tahun-tahun sebelum tu, dalam perjalanan dia memang kena ikutlah cuti masa JKK, masa Sufian, masa SSB dan sebagainya. Okay. Syarat-syarat cuti rehat ia adalah berdasarkan perkhidmatan yang melayakkan. Dia boleh diambil pada bila-bila masa dalam sesuatu tahun. Dan syarat yang saya akan tekankan ialah perlu mendapat kelulusan ketua jabatan atau penyelia. Dari awal tadi saya dah nyatakan, ianya adalah kemudahan, bukan hak mutlak. Memang kita kata, oh saya
itu cuti saya nak cuti. Tapi sekiranya ketua jabatan menganggarkan penjawat awam atau saudara-saudari perlu berada pada ketika itu, maka cutinya tidak akan diluluskan. Itu adalah hak ketua jabatan. Begitu juga kalau kita kumpul sekarang ni, semua penjawat awam telah dibenarkan untuk mengumpul cuti bagi tujuan pada tahun persaraan. Walaupun kita dah kumpul, tapi kalau ketua jabatan kita pada ketika itu tidak membenarkan kita untuk mengambil cuti, maka kita tidak bolehlah mengambil cuti tersebut. Okay. Baki cuti pertama. Okay, cuti kita tu macam mana awal tadi saya ada nyatakan, kita akan berlakunya luput cuti. Cuti itu tidak kekal sepanjang hayat, dia akan luput pada tahun ketiga. Okay, kalau kita lihat seperti di paparan, pada tahun pertama, contohlah cuti kita pada tahun 2020. Dia akan pergi kekal sehingga tahun 2022. Dan baki cuti tahun 2020 akan gugur pada tahun 2022. Okay, bagaimana pula kita nak kira kelayakan cuti rehat kita? Okay, seperti di formula, kita akan kira tempoh perkhidmatan yang melayakkan dibahagikan secara umumnya 365 hari. Walaupun kita ada tahun lompat 366, tapi kita mengambil 365 dan kalikan dengan kelayakan cuti rehat tahunan yang seperti dijadual tadilah. Okay. Sekiranya pegawai ada mengambil cuti separuh gaji, seperti contoh pegawai ni ada mengambil cuti separuh gaji bagi tempoh 122 hari, maka baki 365 ditolak daripada 122, maknanya bakinya 243, bahagi dengan 365, darabkan dengan 25. Dengan itu kelayakan cuti tahunan pegawai tersebut adalah 17 hari bagi tahun tersebut. Okay. Ini contoh simulasi cuti luput. Okay. Seperti di paparan ni kita jelas nampak contoh pada tahun 2019 seseorang penjawat itu ada baki cuti rehat sebanyak 15 hari. Okey, pada tahun 2022 dia bawa cuti itu kepada baki cuti 2019 kepada tahun 2020. So dan berbaki 7 hari. Okey, 2020 pada tahun 2021 pula adalah tahun ketiga, masih berbaki 1 hari cuti tahun 2019. Maka 1 hari itulah yang akan luput pada akhir tahun 2021. Okey. Kita pergi pula kepada gantian cuti rehat, iaitu atau ringkasnya GCR. Okey, GCR ialah gantian cuti rehat, dan ada juga staf-staf yang telah menguruskan cuti ini, mereka biasa menggunakan perkataan FGCR, faedah ganjaran cuti rehat. Okey, seperti di paparan ialah pemberian awal award wang tunai gantian cuti rehat adalah seperti di ceraian PP 1.3.4. Ini baru lagi, di mana seseorang penjawat awam itu dibenarkan untuk membuat tuntutan tunai tempoh 80 hari daripada cuti yang terkumpul, cuti rehat yang terkumpul. Okey. Di paparan juga kita ada nyatakanlah kalau dulu GCR kita hanya layak sehingga 150. Sebenarnya pergerakan ni banyak lagi. Dulu ada 90 dan ditambah baik kepada 120, kepada 150 dan terbaru ni adalah 160. Okey. Agak-agak Cik Miru dah berapa hari terkumpul? Saya baru 70 lebih. Alhamdulillah. InsyaAllah tak lama lagi bolehlah buat tuntutan. Okey, ceraian dan ceraian 1.3.3 pula, kebenaran cuti rehat melebihi 160 hari boleh digunakan sebagai cuti rehat pada tahun persaraan. Okey, ceraian 1.3.4 membenarkan penjawat awam membuat tuntutan atau diberi pemberian awal award wang tunai gantian cuti rehat sebanyak 80 hari. Okey.
Apakah yang dimaksudkan sebagai gantian cuti rehat? Ia merupakan gantian wang tunai diberikan kepada anggota perkhidmatan awam yang tidak berpeluang untuk menghabiskan cuti rehat disebabkan kepentingan perkhidmatan. Berkuat kuasanya mulai 1 Januari 1974 melalui Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 1 1974 dan telah ditambah baik dari masa ke semasa. Jadi yang telah jugalah saya terangkan tadi, cuma saya akan jelaskan sedikit pada kaedah pembayaran GCR, okey. Pada kaedah pembayaran GCR ni kita tertakluk kepada 5 syarat. Okey. Saya bagi yang ni dulu, okey. 5 syarat ialah seorang penjawat awam itu tempoh peringatannya mestilah tidak kurang daripada 15 tahun. Lepas tu pegawai tersebut telah mencapai umur 45 tahun pada semasa permohonan dibuat. Okey, kalau kurang walaupun sehari, maka pegawai tersebut tidak layak. Okey. Yang ketiga, mestilah terkumpul GCR sekurang-kurangnya 80 hari. Okey. Kalau kurang, katalah dia ada 79, maka ditangguhkan dululah permohonan tersebut. Mesti cukup 80 hari. Okey. Yang keempat ialah dia mesti bebas daripada sebarang prosiding jenayah atau tindakan tata tertib. Yang kelima, mestilah mendapat perakuan daripada ketua jabatan. Okay. Untuk nombor 4 tu, perakuan bebas daripada prosiding jenayah atau tindakan tertib untuk amalan di UTM, PSM atau Pegawai Pengurus Sumber Manusia perlulah mendapat perakuan ni daripada Pegawai Integriti di Pejabat Penasihat Undang-Undang. Okay. Walau bagaimanapun kita harus ingat bahawa setiap penjawat awam yang memohon dan telah mendapat kelulusan GCR 80 hari akan dikenakan cukai pendapatan. Okay. Dan tuntutan ini hanya boleh dibuat sekali saja sepanjang perkhidmatan. Okay, maksudnya begini. Katalah semasa dia buat permohonan, staf telah mengumpul sebanyak 120 hari. Okay. Bayaran yang kami boleh buat adalah 80 hari saja. Baki 40 hari itu akan terkumpul sehingga pencen. Untuk melengkapkan 160, bukan bermakna dia topak balik semula 80 hari yang telah diambil. Oh, tidak sekali ya tuan-puan, hanya sekali sahaja dalam perkhidmatan. Okay, kita kembali pula kepada bagaimana kita mengira ganjaran tersebut. Okay, ganjaran tersebut dikira ialah formulanya 1/30 daripada gaji akhir diterima atau gaji semasa dia memohon. Okay? Dan didarabkan dengan jumlah cuti rehat yang terkumpul tertakluk kepada maksimum 160 atau 80 lah. Gaji akhir itu adalah gaji hakiki campur atau tambah dengan semua imbuhan tetap. Imbuhan tetap tu seperti ada dinyatakan ni adalah imbuhan tetap perumahan, imbuhan tetap khidmat awam, imbuhan kerajaan dan juga imbuhan tetap jawatan tetap utama JUSA ya. Jadinya bayaran kola kita tidak termasuk ya tuan-puan, jangan masukkan tu semua. Okey, contohlah yang saya paparkan ni ialah contoh profesor grade V05. Okey. Gaji akhir beliau 25,885.25. Imbuhan tetap yang melayakkannya ialah perumahan 2,000, kerajaan 4,000, jawatan utama 2,500. So jumlah gaji dan imbuhan adalah 34,385.25. Maka jumlah tersebut didarabkan dengan 1/30 kali dengan 160 atau 80 hari. Okay, bagi yang GCR awal maknanya 80 hari lah. Kalau 60 ni maknanya staf yang bersara. Okay, kalau staf bersara, faedah ganjaran cuti rehat ini tiada dikenakan sebarang cukai.
maknanya dia dah lepas. Itu keistimewaannya lah. So dia akan dapat lamsam. Untuk makluman semua juga, GCR 80 ni sebenarnya kita bayar secara total kelayakan yang mereka dapat untuk 80 hari tanpa menolak cukai, tetapi amount tersebut akan dimasukkan dalam penyata pendapatan dan akan ditaksirkan cukainya semasa proses e-filing tu. Okay, seterusnya kita pergi kepada cuti separuh gaji. Okay. Cuti separuh gaji ialah bertujuan untuk menjaga sanak saudara yang rapat disebabkan oleh masalah kesihatan sahaja. Okay. Sanak saudara tu seperti adik-beradik, ibu bapa kita, lain-lain saudara yang rapat dengan pegawai. Okay. Kadar dia ialah 30 hari bagi setiap genap 1 tahun perkhidmatan dan tidak melebihi 180 hari. Syaratnya pula ialah berdasarkan perkhidmatan yang melayakkan, disokong oleh ketua jabatan, kelulusan daripada jabatan pendaftar. Okey, cuti tanpa gaji pula. Apakah maksud cuti tanpa gaji? Cuti tanpa gaji bertujuan bagi urusan peribadi yang mustahak, yang tidak menyalahi peraturan dan tata tertib pegawai perkhidmatan awam dan undang-undang negara. Okay. Syaratnya ialah urusan peribadi yang mustahak, telah berkhidmat, yakni perkhidmatan yang melayakkan minimum 6 bulan dan telah menghabiskan cuti rehat. Jadinya pegawai-pegawai semua tuan-puan kalau berhajat untuk memohon cuti tanpa gaji ni perlulah merancang sebaik mungkin lah, sebab cuti rehat kita tu kita akan kira sehingga tarikh bila cuti tanpa gaji akan bermula. Kita tak kata kalau kelayakan setahun 35 hari you boleh habiskan 35 hari, tidak. Kita ikut tarikh sehingga bila dan perlu dihabiskan terlebih dahulu barulah boleh menikmati cuti tanpa gaji. Okey. Syarat yang ketiga ialah 30 hari bagi genap 1 tahun tetapi tidak melebihi 360 hari. Okey. Dia tidak menjejaskan kedudukan bagi sebagai perkhidmatan penjawat awam dan akan dicatatkan dalam buku perkhidmatan. Okey. Cuti atas sebab perubatan. Cuti atas sebab perubatan ni ialah cuti-cuti atas sebab perubatan yang diberikan oleh ketua jabatan atau kuasa tertentu bagi seseorang pegawai yang disahkan oleh seseorang pegawai perubatan atau lembaga perubatan atau oleh seorang ahli panel doktor yang bagi sebagai ianya tidak sihat. Pegawai itu tidak sihat untuk menjalankan tugas pada jawatannya lah. Okay. Katalah seseorang staf tersebut telah disahkan sebagai telah disahkan oleh lembaga perubatan bahawasanya dia tidak berupaya untuk melaksanakan tanggungjawabnya atau tugas hakikinya. Jadinya staf tersebut boleh diberi cuti perubatan khas. Okey. Sebab mungkin dia dah diputuskan bahawasanya dia boleh ditamatkan lah. So dia boleh diberi cuti perubatan khas. Walau bagaimanapun pihak pengurusan sumber manusia di PTJ masing-masing perlulah membuat permohonan dan mini bebas kepada jabatan pendaftar. Dan kita pergi pula kepada cuti sakit. Okay. Pada segmen yang kedua ialah cuti atas sebab perubatan, maksudlah cuti sakit lanjutan, cuti karantina, cuti bersalin, cuti kecederaan, cuti TB kusta dan barah. Okey, cuti sakit. Kenapa kita beri dia cuti sakit? Sebab pegawai tersebut perlu berehat dan memulihkan kesihatannya. Kalau dia datang kerja dalam keadaan yang memang tak sihat, sakit kepala, dia tak boleh buat kerja kan, so kualiti kerja dia akan menurun. Lebih baiklah kita bagi dia cuti rehat lah, cuti sakit. Okey, cuti sakit tersebut perlulah disahkan oleh pegawai perubatan
atau lembaga perubatan atau panel doktor yang disahkan. Pengesahan perlu dibuat atas sijil sakit. So sijil sakit tu perlu dikemukakan kepada ketua jabatan secepat mungkin. Okey. Sekarang ni zaman teknologi, kadang kita sakit, kita dah pergi hospital atau pergi klinik luar, takkan kita nak patah balik UTM kan? So snap lah MC kita tu bagi kat ketua jabatan dulu untuk memaklumkan bahawa kita tidak sihat pada sesuatu tempoh yang telah diluluskan. Dan sebaik saja kita pulih, kita hantarkanlah MC tersebut untuk tujuan perikutan. Okey, kadarnya ialah 180 hari dalam setahun. Okey, bagi 90 hari yang pertama, kelulusan boleh diperolehi daripada ketua jabatan sahaja. Ketua jabatan layak untuk meluluskan cuti sakit tersebut. Untuk 90 hari kedua pula, pengurusan sumber manusia PTG masing-masing perlu mengumumkan permohonan tersebut kepada jabatan pendaftar. Okey, saya ingin berkongsi di sini. Janganlah kita tunggu sampai 90 hari kedua ya, baru kita nak hantar. Tak, sikit-sikit pun kita boleh hantar. Jadinya rekod tu akan konsisten. Kalau kita tunggu sampai 90 hari tu macam teruk sangatlah keadaannya begitu kan. Okey. Sijil swasta ni pula, okey, sekarang ni berdasarkan surat edaran GPA saraan bertarikh 18 Februari 2022 yang lepas, bagi pesakit rawatan pesakit luar yang tidak melebihi 180 hari dalam satu tahun kalender telah boleh digunakan walaupun sijil sakit tersebut daripada klinik swasta. Jadi tak perlu pengesahan lagi dah daripada pegawai perubatan kerajaan. Kalau dulu kita perlu dapatkan daripada pegawai perubatan kerajaan, sekarang tak perlu. Telah diberi kemudahan. Begitu juga kalau rawatan sebagai pesakit dalam, maknanya you warded lah. Maksud sijil sakit ni kita jelaskan sedikit lagi ialah sijil akuan sakit yang dikeluarkan oleh pegawai perubatan kerajaan atau mana-mana lembaga sebagaimana di paparan lah. Boleh rujuk lah semua ya. Okey, cuti sakit lanjutan. Tadi pun saya dah terangkan maksudnya pegawai tersebut tiada harapan untuk sihat dan boleh menjalankan tanggungjawab tugas hakikinya. Okay, syaratnya dia telah menghabiskan cuti sakit bergaji penuh selama 180 hari, telah menghabiskan cuti rehat yang berkelayakan dan mengemukakan permohonan atau laporan berserta perakuan lembaga perubatan. Okay, kadarnya 90 hari cuti separuh gaji, 90 hari berikutnya cuti tanpa gaji dan boleh diberi allowance bantuan. Okay, sekiranya masih belum sembuh, boleh dibesarkan dengan perakuan lembaga perubatan. Okay, berikut ialah kelayakan cuti sakit dan cuti sakit lanjutan dalam satu tahun kalender. Okay, saya rasa dia jadual ni lebih jelas lah berbanding daripada yang tadi. Dia nampak lebih strategik lah sikit. Okay, kita pergi pula kepada cuti karantina. Cuti karantina ini ialah tujuannya ialah menghalang berlakunya wabak penyakit merebak sama ada di lokasi kerja ataupun di mana-mana sajalah. Okay. Tapi cuti karantina ni boleh diperolehi sekiranya pegawai dalam perjalanan balik ke Malaysia tetapi dia ditahan di stesen sama ada lapangan terbang ataupun di pelabuhan. Okay. Bila ditahan tu sebab disyaki setelah dijangkiti wabak penyakit, maka pegawai tersebut akan dikuarantinkan atau dikurung. Kejam betul perkataan dikurungkan kan, tapi memang itulah dia istilahnya. Dikurung di rumah oleh mana-mana kuasa kesihatan kerana wabak penyakit yang merebak. Kemudiannya dalam cuti karantina ni pegawai tersebut adalah cuti sakit bergaji penuh ya. Okey, kita pergi pula kepada cuti bersalin. Okey, cuti bersalin ini ialah merupakan satu tempoh
yang diberikan kepada pegawai wanita khususnya yang baru saja bersalin bagi tujuan untuk pulih daripada selepas melahirkan anak. Perlu bagi cuti bersalin ni, seperti sebelum ni kami pernah menghadiri sesi bengkel bersama pegawai di Jabatan Perkhidmatan Awam. Ada persoalan, bolehkah seorang penjawat awam tu menggunakan cuti sakit ketika dia cuti bersalin ataupun cuti rehat? Kalau tidak, dah tak ada tempoh cuti tu, terpaksalah. Tapi sebenarnya pegawai tersebut perlu diberikan cuti sakit sebab dia nak kena pulih. Okey. Cuti bersalin ni tidak semestinya kalau kita seseorang wanita tu memang bersalin dan anaknya lahir sihat walafiat, tapi sekiranya selepas 22 hari dia mengandung dan bayi itu dilahirkan sama ada hidup ataupun meninggal dunia, maka boleh dikira ianya penjawat awam tersebut layak untuk cuti bersalin. Okey. Kadar cuti bersalin sekarang telah daripada 60 hingga 90 hari bagi setiap kelahiran. Okey. Dan layak sebanyak 360 hari sepanjang tempoh perkhidmatan. Syaratnya pula, pegawai boleh memilih untuk menggunakan kemudahan cuti bersalin sama ada bermula pada tarikh bersalin atau bila-bila masa 14 hari daripada tarikh jangkaan bersalin. Okay, saya ingin berkongsi satu kes ya. Ni bagi contoh kepada staf yang kontrak. Okay. Kontrak sekarang ni ada dinyatakan dalam kontrak setiap staf tu berapa tempoh kelayakan cuti bersalin yang boleh dinikmati. Dia diberi tempoh tu pada surat tersebut ialah 60 hingga 90 hari. Sekiranya pegawai atau penjawat awam tu ingin menikmati cuti menggunakan cuti bersalin sebanyak 90 hari, tapi ketua jabatan tidak meluluskan kerana atas sebab-sebab perkhidmatan, maka tempoh cuti bersalin tu boleh dipendekkan kepada 60 lah. Tidak semestinya 90 hari. Sebenarnya kalau dulu kita pun asalnya bukannya 60 hari, daripada 40 hari naik ke 60 dan kepada 90. Okey. Ini satu jadual baru ya, yang nampak lebih jelas lah. Okay, sekiranya untuk baki pegawai yang berbaki cuti bersalinnya kurang daripada 60 hari, so dia ada 3 kriteria di situ. Penjawat awam tu boleh menggunakan cuti rehat yang berkelayakan, ataupun selepas tu boleh bercuti bersalin tanpa gaji. Okay. Atau dia menggunakan cuti rehat berkelayakan dan cuti menjaga anak yang tidak terikat dengan cuti bersalin. Atau pula dia boleh terus guna cuti menjaga anak CMA, ringkasnya ya, yang bersambung daripada cuti bersalin sehari selepas tamat cuti bersalin. Dia tidak ada terputus. Okay. Sekiranya pula penjawat awam itu tiada baki, maka kita gunakanlah ada cadangan tu di kolom yang sebelahnya. Okey. Cuti TB, kusta dan parah. Okey, ianya kenapa tujuan ini diberi ialah untuk seorang staf tu memerlukan tempoh rawatan yang panjang. Okey. Kalaulah kita ataupun kita tahu mana-mana rakan kita ditimpa musibah, mendapat penyakit sama ada TB, kusta, bara, dan dia menggunakan cuti sakit. Okay. Tolonglah panjang-panjangkan dan cadangkan mereka ini sepatutnya menggunakan kemudahan cuti barah. Cuti barah ni tempohnya 2 tahun. Okay, kita boleh gunakan dia. Dan kita mengambil kira bukanlah lamsam 2 tahun, 24 bulan tu, tapi kita mengambil kira ikut tempoh cuti sakit yang diberikan oleh pegawai perubatan yang mengesahkannya.
Okey, seterusnya untuk slot yang ketiga adalah pengurusan cuti tidak berrekod. Saya serahkan kepada Cik Nurhanisa Fazrina. Silakan Cik Nis. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Puan Zaitun atas penerangan maklumat berkenaan dua jenis kemudahan cuti sebentar tadi. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan jenis kemudahan cuti yang ketiga, iaitu cuti tidak berrekod ataupun cuti tanpa rekod. Okay, kalau kita tengok dekat dalam senarai ini, hanya ada 6 cuti tidak berrekod, tapi sebenarnya mengikutkan JPA ada lagi 25 jenis cuti tanpa rekod yang sebenarnya. Okay, alright. Kita pergi kepada cuti tanpa rekod yang pertama, iaitu cuti gantian. Cuti gantian diberikan kepada staf yang tidak berkelayakan untuk mendapat bayaran dan tidak boleh menuntut bayaran kerana bekerja lebih masa. Jadi disebabkan itu, kita boleh kumpul kerja lebih masa kita, masa sebenar bertugas lebih masa untuk kita kumpulkan pada cuti gantian. Jadi untuk full kita dapatkan 1 hari cuti gantian adalah bersamaan dengan 9 jam bertugas lebih masa. Contoh macam hari Sabtu, kita seseorang staf tu diarahkan oleh ketua jabatan untuk bertugas convocation pada majlis convocation pada hari Sabtu daripada jam 7 pagi hingga jam 12.30 hari contohnya. Jadi kat situ baru 5 jam. Untuk klaim 1 hari cuti gantian masih tidak layaklah sebab hanya kumpul 5 jam di situ. Jadi kita perlukan kerja lebih masa tambahan lagi untuk kita cukupkan 9 jam bertugas lebih masa untuk mendapatkan 1 hari cuti gantian. Syarat-syaratnya mestilah diarahkan kerja lebih masa. Jadi kita boleh terus assume kita kerja overtime dan kita dapat cuti gantian lah. Jadi kita perlu diarahkan oleh ketua jabatan untuk kerja lebih masa. Dan kedua, jika telah diberi sesuatu imbuhan khas seperti sanggup hati, jadi staf tersebut tidak layak diberi cuti gantian. Dan ketiga, pegawai boleh menuntut 1 hari cuti gantian bagi urusan rasmi yang kurang daripada 24 jam. Yang keempat, cuti gantian hanya dilayak dituntut pada tahun semasa sahaja. Dan yang kelima adalah pegawai yang menjadi peserta kursus, seminar, bingkit adalah tidak layak dibayar bayaran lebih masa ataupun mendapat cuti gantian. Walau bagaimanapun, jika bingkit itu menghasilkan output, jadi ketua jabatan boleh mempertimbangkan untuk cuti gantian. Okay. Sebelum saya pergi pada slide seterusnya, saya ingin selit sikit maklumat berkenaan dengan time slip. Time slip ni kalau ikutkan hanya boleh digunakan sebagai rawatan yang diberikan kepada diri sendiri. Maksudnya staf tu pergi keluar pejabat sekejap untuk mendapatkan rawatan diri sendiri di klinik atau hospital. Jadi kita boleh ambil time slip tu untuk diri sendiri punya rawatan. Untuk kalau seorang staf tu pergi ke klinik atau hospital untuk bawa anak, ibu bapa ataupun atuk nenek untuk mendapatkan rawatan, jadi kita tak boleh pakaikan time slip itu sebagai keluar pejabat lah. Jadi perlu menggunakan kerja lebih masa yang ada, tapi tidak melebihi 4 jam. Jika melebihi 4 jam, secara automatiknya staf tersebut perlu memohon cuti rehat yang berkelayakan. Okey. Seterusnya, cuti mengambil peperiksaan. Tujuannya untuk mengambil peperiksaan yang boleh memperbaiki peluang hidup pegawai dan kadar yang diberikan untuk cuti peperiksaan hanyalah pada hari peperiksaan sahaja dan mestilah atas kelulusan budi bicara ketua jabatan. Okey. Seterusnya, cuti isteri bersalin yang untuk bagi pegawai lelaki membantu urusan semasa isteri staf tersebut bersalin. Kadar yang diberi adalah 7 hari setiap kali isteri bersalin, termasuk hari rehat mingguan dan hari kelepasan am. Dan kadar ini 7 hari setiap kali isteri bersalin ini diberi terhad 5 kali sepanjang tempoh perkhidmatan, tidak lebih daripada 5 kali lah. Dan juga syaratnya perlu mengemukakan salinan pengakuan isteri bersalin dan cuti itu akan bermula pada tarikh isteri melahirkan anak atau hari berikutnya jika kelahiran selepas waktu pejabat. Jadi maklumat tambahan di sini, jika seseorang pegawai lelaki itu mempunyai lebih dari seorang pasangan, jadi jika pasangan yang pertama telah melahirkan 5 kali contohnya, jadi staf pegawai tersebut telah menggunakan 5 kali kemudahan ini kepada isteri yang pertama. Dan jika isteri yang kedua melahirkan anaknya dan tiada kelayakan bagi cuti tanpa rekod isteri bersalin. Harap jelas. Dan juga lagi satu maklumat, contohnya jika isteri bersalin dan 2 hari kemudian anaknya meninggal,
adakah staf akan dapat cuti isteri bersalin ataupun cuti tanpa rekod kematian ahli keluarga terdekat. Maka disebabkan peraturan tidak boleh menikmati 2 kemudahan cuti dalam satu masa, maka kita akan luluskan cuti isteri bersalin, maknanya yang terawal lah. Okey. Alright. Cuti urusan kematian ahli keluarga terdekat adalah bertujuan menziarahi dan membantu urusan berkaitan kematian ahli keluarga terdekat yang diberikan secara 3 hari berturut-turut bermula tarikh kematian atau hari berikutnya jika kematian selepas waktu pejabat. Dan ia meliputi hari rehat mingguan, hari kelepasan mingguan dan hari kelepasan am. Syaratnya adalah ahli keluarga terdekat, suami atau isteri, anak-anak, ibu kandung atau ibu angkat, bapa kandung atau bapa angkat, ibu mertua, bapa mertua, anak angkat dan anak pelihara. Jadi staf perlu mengemukakan salinan pengesahan kematian kepada ketua jabatan untuk diluluskan cuti urusan kematian. Okey. Alright, kalau boleh tengok dekat skrin ni. Okey, pegawai layak cuti tanpa rekod apabila kematian berlaku ke atas suami atau isteri, ibu bapa kandung atau ibu bapa angkat. Jadi contohnya kalau seseorang staf tu ada ibu bapa angkat, pada masa yang sama ada ibu bapa kandung. Jadi kalau let's say bapa kandung staf tersebut meninggal dunia, jadi apabila bapa angkat beliau meninggal dunia kelak, tiada lagi kemudahan cuti urusan kematian untuk bapa angkat kerana dia adalah salah seorang tertaluk kepada salah satu sama ada ibu bapa kandung ataupun ibu bapa angkat. Okey, sama juga dengan ibu bapa mentua, terhad bagi seorang mentua, seorang bapa mentua dan juga terhad kepada seorang ibu mentua. Jadinya kalau macam saya cakapkan tadi, kalau ada seorang pegawai itu melebihi daripada seorang pasangan dan pasangan yang pertama bapa mentuanya meninggal dunia dan telah diluluskan cuti urusan kematian, maka bila isteri kedua punya bapa mentua meninggal dunia, tiada lagi kelayakan cuti urusan kematian. Alright. Ini tafsiran berdasarkan MyPPSN berkenaan anak kandung, anak angkat, anak tiri tanggungan, anak angkat defektor dan anak pelihara. Okay. Seterusnya, cuti tugas khas perubatan bertujuan untuk membolehkan pegawai yang terlibat dalam persekitaran kerja yang berbahaya mendapat rehat yang mencukupi. Kadar yang diberikan adalah 14 hari setahun dan jika tidak digunakan dalam tahun tersebut, tidak boleh dikumpulkan ke tahun berikutnya. Syarat-syaratnya menjalankan tugas penuh masa seperti menjalankan tugas X-ray. Jadi kalau ada staf yang melaksanakan tugas X-ray di PKU, boleh memohon menggunakan kemudahan cuti tugas khas perubatan. Okay. Seterusnya, cuti latihan pasukan sukarela. Ini saya cuma nak highlightkan berkenaan dengan pasukan sukarela. Kalau boleh tengok dekat syarat-syaratnya, hanya ada 7 pasukan sukarela yang tersenarai dalam JPA punya ni lah. Jadi contohnya Askar Wataniah, pasukan simpanan sukarela TLDM, simpanan sukarela TUDM, pasukan sukarela polis PBR, pasukan pertahanan awam rela dan juga pasukan sukarela Maritim Malaysia. Jadi selain daripada yang tersenarai dalam cuti latihan pasukan sukarela, tidak dapat diluluskan. Okay. Seterusnya, cuti menghadiri latihan khemah tahunan pertubuhan persatuan. Okay. Ini kadarnya diberi 14 hari dalam setahun, tambahan untuk 2 hari perjalanan pergi dan perjalanan balik ke tempat latihan. Okay. Ini adalah pertubuhan atau persatuan yang diiktiraf oleh KPPA yang updated sehingga 7 Julai 2022 daripada JPA lah. Jadi kalau tiada sebarang pertubuhan persatuan yang berdaftar dengan yang diiktiraf oleh KPPA selain daripada yang tersenaraikan ini, 39 semuanya, maka tidak dapat diluluskan cuti menghadiri latihan khemah tahunan pertubuhan dan persatuan. Okey, seterusnya, cuti mengambil bahagian dalam olahraga ataupun sukan. Tujuannya untuk melibatkan diri, staf untuk melibatkan diri dalam pertandingan sukan olahraga di peringkat negeri, kebangsaan atau antarabangsa. Jadi kadar yang diberikan adalah tidak lebih 30 hari setahun baki yang tidak digunakan dalam tahun tersebut. Contohnya kalau kita pergi sukan, kita mohon 5 hari dalam tahun tersebut. Ada baki lagi 25 hari, kita tidak boleh bawa ke hadapan lah. Dia akan peninja. Okey.
Seterusnya, sorry. Kalau perasan dekat bahagian box syarat, saya ada underline pegawai sukan. Pegawai sukan itu terdiri daripada ketua kontingen, pegawai pengering, pegawai atau penolong sukan, pegawai penyelaras, pegawai penyelaras. Jadi sebelum ni kita ada terima persoalan berkenaan pengadil. Kalau pengadil perlawanan sukan layak tak dapat cuti mengambil bahagian dalam olahraga sukan ni? Jawapannya tidak layak sebab tidak tersenarai sebagai pegawai sukan. Seterusnya, cuti menghadiri perbicaraan mahkamah di luar stesen. Tujuan untuk membolehkan pegawai hadir ke mahkamah sebagai saksi di pihak kerajaan atau pihak bukan kerajaan dan juga memberi keterangan pakar. Kelayakan dia, jika mahkamah tersebut jika pegawai tersebut pergi ke mahkamah yang masih berada dalam Johor, dalam kampus macam kita di Johor UTMJB, kalau masih mahkamah tu masih berada dalam kawasan Kuala Lumpur bagi UTMKL, jadi kita boleh diluluskan pelepasan meninggalkan pejabat. Manakala kalau contoh kita staf di UTMJB, mahkamahnya di luar Johor Bahru, maka kita boleh diluluskan cuti tanpa rekod untuk hadir ke mahkamah. Seterusnya, cuti umrah. Cuti umrah, kadar cuti umrah tertakluk maksimum 7 hari, tidak termasuk hari cuti mingguan dan cuti am. Jadi syaratnya perlulah beragama Islam, bertaraf lantikan tetap sekali sepanjang perkhidmatan, one off. Maksudnya 7 hari diberikan, contoh tahun ni kita menggunakan kelayakan cuti umrah 7 hari, dan let's say 2 tahun lagi kita nak pergi umrah, dan kelayakan cuti umrah tu telah harus digunakan lah. The one off. Yang ketiga, bermula dari tarikh penerbangan. Sekiranya tarikh penerbangan jatuh pada hari cuti mingguan atau cuti umum, kiraan 7 hari akan bermula pada tarikh keesokan harinya, tarikh berikutnya. Seterusnya, baki cuti umrah yang tidak digunakan tidak boleh dibawa ke hadapan. Contohnya, jika staf itu memohon cuti umrah sebanyak 6 hari saja, jadi ada baki lagi 1 hari, kita tidak boleh carry forward ke tahun berikutnya. Cuti keagamaan. Cuti keagamaan bertujuan untuk membolehkan pegawai mengunjungi dan melaksanakan aktiviti keagamaan di tempat-tempat keagamaan mengikut agama dan kepercayaan masing-masing. Basically sama dia punya dengan cuti umrah tadi, tertakluk maksimum 7 hari juga, tidak termasuk hari cuti mingguan dan juga cuti am. Syarat-syaratnya untuk staf pegawai bukan beragama Islam dan bertaraf lantikan tetap. Sama juga syaratnya dengan cuti umrah, sekali sepanjang perkhidmatan, one off, bermula dari tarikh penerbangan sebenar, dan juga baki cuti keagamaan tidak boleh dibawa ke hadapan jika ada berbaki. Seterusnya, cuti tanpa rekod sempena pesta keamatan dan hari gawai. Tujuannya adalah untuk memberi ruang kepada pegawai-pegawai kelahiran Sabah, Sarawak yang berkhidmat di Semenanjung Malaysia untuk meraihkan sambutan tersebut bersama keluarga. Syaratnya bagi pegawai kelahiran Sabah atau wilayah Persekutuan Labuan yang berkhidmat di Semenanjung Malaysia, kadarnya 1 hari CTR pada 30 Mei atau 31 Mei bagi pesta keamatan. Manakala bagi pegawai kelahiran Sarawak yang berkhidmat di Semenanjung Malaysia, diberi 1 hari CTR juga pada 1 Jun atau 2 Jun hari gawai. Jadi contohnya kalau kita terima banyak persoalan berkenaan dengan contohnya hari gawai jatuh pada 1 Jun. 1 Jun tu hari Jumaat, kita katakan Jumaat. Jadi ada staf bertanya, boleh tak sebab Jumaat tu bagi UTM Johor Bahru cuti mingguan, cuti rehat mingguan, tapi UTM KL hari bekerja. Jadi bila 1 Jun tu jatuh pada hari Jumaat, mereka nak bawa 1 Jun, mereka nak bawa cuti tanpa rekod sebenar hari gawai ni pergi ke hari Ahad, dia nak carry forward ke next day, hari bekerja mereka. Jadi jawapannya tak boleh lah. Kalau kira untungnya kepada staf UTM KL lah sebab jatuh pada hari bekerja mereka hari Jumaat kan. Cuti tanpa rekod perayaan Paisaki. Ini untuk pegawai penganut Sikh untuk menunaikan tanggungjawab keagamaan. Ia diberi sehari pada 14 April setiap tahun. Cuti tanpa rekod sempena perayaan Deepavali diberikan kepada pegawai beragama Hindu sahaja untuk menyambut perayaan hari Deepavali pada hari keesokan harinya. Contohnya
Hari Deepavali rasanya bulan tahun ni 22 Oktober tak silap saya. 22 Oktober. Jadi pegawai beragama Hindu yang memohon cuti tanpa rekod sempena perayaan Deepavali layak mendapat tambahan 1 hari selepas cuti umum tersebut. So 22, contoh 22 hari bulan tu cuti umum, 23 hari bulan tu boleh mohon cuti tanpa rekod sempena perayaan Deepavali. Okay. Seterusnya cuti tanpa rekod sempena perayaan Good Friday. Ini diberikan kepada pegawai yang menganut agama Kristian. Diberikan kemudahan cuti tanpa rekod ini untuk perayaan Good Friday yang bukan merupakan hari kelepasan am. Kadarnya hanyalah 1 hari sahaja. Seterusnya, cuti tanpa rekod sempena Tahun Baru Siam ataupun Songkran. Tujuannya untuk memberi ruang kepada pegawai perkhidmatan awam yang berketurunan Siam untuk menyambut perayaan tersebut bersama-sama dengan keluarga. Kadarnya 1 hari cuti tanpa rekod pada 13 April setiap tahun. Seterusnya saya pergi kepada jenis kemudahan cuti yang keempat, iaitu cuti-cuti lain. Cuti haji. Cuti haji diberikan kepada pegawai beragama Islam sebanyak 40 hari sepanjang tempoh perkhidmatan, termasuk hari rehat mingguan dan hari kelepasan am. Syaratnya tadi, perlulah beragama Islam, berjawatan tetap dan telah disahkan jawatan. Pegawai kontrak of service telah berkhidmat tidak kurang 4 tahun. Kalau untuk staff kontrak, kita advise untuk mohon semak semula terma dan syarat dalam pelantikan kontrak staff, sama ada ditawarkan untuk ada kemudahan cuti haji ataupun tidak. Cuti haji ini juga sekali sepanjang tempoh perkhidmatan one off. Jadi untuk tahun ni, sesiapa staf yang telah menggunakan cuti haji, kelayakan cuti haji hari itu sebanyak 40 hari, dan the next year kalau nak beli cuti haji lagi dah tiada kelayakan lah sepanjang 40 hari itu. The next year kalau staf nak pergi cuti haji juga boleh menggunakan cuti rehat yang berkelayakan dan lain-lain cuti yang berkaitan. Dan juga maklumat tambahan juga dekat lain-lain syarat tu, cuti haji ini mengurangkan kadar kelayakan cuti rehat tahunan. Jadi kalau seseorang staf tu kadar cuti rehat tahunan dia sebanyak 30 hari, dan pada tahun yang sama staf tersebut telah pergi haji, jadi instead of 30 hari cuti rehat tahunan, dia akan dikurangkan kadarnya berdasarkan tempoh perkhidmatan yang melayakkan. Contohnya daripada 30 hari dia akan berkurang jadi 27 hari macam tu. Dia tak akan dapat full 30 hari dah. Seterusnya, cuti menjaga anak CMA bertujuan untuk membolehkan pegawai wanita menjaga dan menyusukan anak. Cuti menjaga anak ni dia ada dua pecahan, sama ada bersambung daripada cuti bersalin dan juga yang tidak terikat dengan cuti bersalin. Cuti menjaga anak ni untuk makluman dia secara tanpa gaji, bukan bergaji penuh. Bagi cuti menjaga anak bersambung daripada cuti bersalin, kelayakan dia adalah 1825 hari ataupun 5 tahun, dan sepanjang ia valid sepanjang tempoh perkhidmatan. Jadi dia boleh gunakan terus direct selepas habis tempoh cuti bersalin. Kalau pegawai wanita tersebut masih memerlukan tempoh untuk menjaga dan menyusukan anak beliau, jadi boleh memohon sehingga kelayakannya 1825 hari bermula pada tarikh selepas tempoh cuti tamat cuti bersalin. Seterusnya, CMA yang tidak terikat dengan cuti bersalin bagi pegawai wanita yang mempunyai anak kandung, anak tiri tanggungan, anak angkat defektor, anak angkat atau anak pelihara. Kelayakan CMA tidak terikat dengan cuti bersalin ini berbeza dengan yang bersambung dengan cuti bersalin tadi. Kalau tidak terikat dengan cuti bersalin, kelayakannya hanya terhad pada 365 hari saja ataupun setahun, atau sehingga anak mencapai umur 5 tahun mengikut mana yang terdahulu. 365 hari ini, kelayakan ini adalah akan ditolak daripada full punya kelayakan 1825 hari. Dan juga untuk maklumat tambahan, macam yang dalam tabel, CMA tidak terikat dengan cuti bersalin itu yang sehingga anak mencapai umur 5 tahun. Contohnya, seorang pegawai yang punya anak yang berumur 4 tahun 6 bulan contohnya, dan dia ingin memohon cuti menjaga anak untuk menjaga anak yang berumur 4 tahun 5 bulan itu. Jadi by right dia hanya layak sebab anak beliau hampir kepada umur 5 tahun.
Jadi kelayakan yang boleh diluluskan hanyalah dalam tertempoh 6 bulan saja. Sebab mengikut mana yang terdahulu sama ada 365 hari itu ataupun apabila anak mencapai umur 5 tahun. Harapnya jelas yang itu. Okey, seterusnya adalah kemudahan cuti menjaga anak yang dikuarantin atau memerlukan pengasingan CMAKP atau dulunya dikenali sebagai cuti kuarantin. Sekarang ni dah dijenamakan semula. Okey. Tujuannya untuk membolehkan pegawai menjaga anaknya yang menghidap penyakit berjangkit dan perlu dikuarantin. Kalau boleh tengok dekat box yang warna pink ni, senarai penyakit berjangkit kita boleh nampak ada 7 kat situ. Jadinya kalau senarai dalam list ni penyakit COVID adakah boleh dimasukkan dalam senarai penyakit berjangkit? Ya, boleh. Dia akan masuk dalam kategori nombor 7 tu lah. Lain-lain penyakit berjangkit yang diperlakukan oleh pegawai perubatan kerajaan atau swasta. Okey, kadar yang diluluskan, yang boleh diluluskan untuk CMAKP adalah 5 hari atau mana-mana yang lebih rendah berdasarkan perakuan yang dikeluarkan oleh mana-mana pegawai perubatan kerajaan atau swasta, termasuk hari rehat mingguan, hari kelepasan mingguan dan juga hari kelepasan am. Okey. Okey, saya nak tambah satu persoalan yang biasa dibangkitkan. Kalau anak pegawai tersebut positif COVID dan dapat HSO kan, tempoh kuarantin daripada bila sampai bila, adakah HSO yang dikeluarkan itu boleh digunakan untuk memohon kemudahan cuti menjaga anak CMAKP ni? Jawapannya adalah boleh. Cumanya okey, bila anak tu positif COVID dan diberi HSO, kalau pegawai itu sendiri dapat HSO, dia tidak layak untuk memohon kemudahan cuti menjaga anak ini sebab dia akan diberikan kebenaran tidak hadir bertugas. Sebab dia dah diberi HSO juga, dia akan diberikan kebenaran tidak hadir bertugas berdasarkan tempoh perakuan HSO yang diterima oleh pegawai itu sendiri. Okey. Okey, seterusnya cuti berkursus. Cuti berkursus ni cuti belajar basically. Pegawai untuk membolehkan pegawai mengikuti kursus pengajian secara sepenuh masa di peringkat kursus lanjutan diploma, ijazah pertama, diploma lanjutan, sarjana dan juga kedoktoran PhD. Okey, tempoh kadar yang diluluskan adalah sepanjang tempoh pengajian, termasuk tempoh perjalanan pergi dan balik mengikut jalan yang paling dekat. Okey. Seterusnya cuti tanpa gaji mengikut pasangan. Okey, tujuannya adalah untuk membolehkan pegawai mengikut pasangan berkhidmat berkhusus di dalam atau di luar negara. Okey, kalau ada seseorang pegawai pasangan yang telah diluluskan untuk berkursus di dalam atau luar negara, jadi pegawai tersebut, staf tersebut boleh memohon cuti tanpa gaji untuk mengikut pasangan yang akan diluluskan berdasarkan tempoh pasangan pegawai bertugas atau berkursus. Okey. Okey, seterusnya cuti rehat selepas berkursus lebih 12 bulan. Tujuannya adalah sebagai membolehkan pegawai berehat dan menguruskan perkara-perkara yang berkaitan selepas berkursus. Okey, maksimum cuti rehat selepas berkursus lebih 12 bulan ni adalah maksimum kepada 7 hari. Tertakluk kepada baki cuti rehat yang berkelaikan tidak termasuk hari rehat mingguan atau kelepasan am. Okay, contohnya sebelum staf diluluskan cuti belajar, tapi sebelum staf pergi cuti belajar, dia ada baki dalam 10 hari contoh ada baki dalam 10 hari. Jadi staf boleh menyimpan 7 hari baki sebelum beliau mula cuti belajar untuk digunakan selepas tamat cuti belajar. Tapi kena make sure cuti belajar itu lebih melebihi 12 bulan lah. Okey, seterusnya kebenaran tidak hadir bertugas atas kecemasan am. Tujuannya untuk memberi kebenaran kepada pegawai untuk tidak hadir bekerja atas sebab-sebab kecemasan am. Kadar tempoh yang diberikan adalah semasa kecemasan am itu berlaku, sama ada jam ataupun hari. Contohnya macam awal tahun hari tu last year kita ada banjir kan, banjir yang teruk. Jadi ada certain staff yang terkandas yang perlu perjalanannya tidak boleh
dia tersekat di perjalanan untuk pergi ke pejabat. Jadi disebabkan itu beliau boleh diberikan kebenaran untuk tidak hadir bertugas. Cumanya kalau ikut tempoh berlakunya kecemasan amni per jam, contohnya dekat kawasan tempat tinggal staf tu mengalami banjir tapi tidak teruk. Tapi banjir tu menyebabkan beliau tidak boleh keluar pergi tempat bertugas. Jadi kemudian dalam 5 jam, 6 jam surut dan beliau jalan dah telah dibuka dan beliau boleh hadir bertugas semula. Jadi ketua jabatan boleh meluluskan kebenaran tidak hadir bertugas hanya untuk 5 jam tersebut saja. Okey. So syarat-syaratnya perlulah memang terhalang perjalanan. Kalau dia masih ada jalan lain untuk mengikuti, untuk lalu, untuk pergi ke pejabat, jadi dia tidak boleh diluluskan kebenaran tidak hadir bertugas. Jadi kena make sure laluan itu terhalang perjalanannya untuk ke pejabat. Dan juga perlu mendapatkan pengesahan kejadian kecemasan am daripada daripada pihak-pihak tertentu seperti pegawai daerah, penghulu, ketua balai polis, pegawai penerangan daerah, pegawai kebajikan daerah atau melalui siaran media massa pun boleh diterima. Okey, lain-lain cuti. Okay. Ini rujukan di laman web. Maklumat cuti yang dinyatakan dalam slide talimat ini adalah cuti yang kerap diambil atau digunakan di TM. Jadi lain-lain maklumat cuti boleh dirujuk di laman web bahagian sumber manusia, pejabat pendaftar. Okay, kalau saya boleh tunjukkan sekejap. Saya tunjukkan sekejap cara untuk akses maklumat berkaitan dengan cuti di laman web bahagian sumber manusia Jabatan Pendaftar. Boleh? Okey. Okey, harap semua boleh lihat di sini. Okey, ini linknya registrar.utm.my/bsm bahagian sumber manusia. Anda boleh pergi ke bawah ini, perkhidmatan dan saraan. Okey. Okey. Alright, ini page bagi section perkhidmatan dan saraan. Jadi boleh pergi scroll ke bawah, sikit dan nampak bahagian cuti di sini. Boleh klik di cuti. Okey. Okey, seperti yang dilihat, di sini ada panduan pelbagai cuti, panduan cuti TB Kusta dan Bara. Yang ini khusus untuk panduan bagi cuti TB Kusta dan Bara, panduan cuti luput dan juga panduan gantian cuti rehat. Jadi segala maklumat berkenaan dengan pelbagai cuti, kemudahan cuti boleh didapatkan, boleh diakses dalam laman web bahagian semua manusia Jabatan Pendaftar seperti yang saya telah tunjukkan ini. Okey. Okey, contohnya untuk panduan gantian cuti rehat ni. Okey, boleh nampak kat sini. Faedah gantian cuti rehat 160 hari, boleh dapatkan dokumen permohonan dan juga simulasi jadual pengiraan di dalam ini, dan juga ini pemberian awal award wang tunai gantian cuti rehat bagi 80 hari. Boleh dapatkan dokumen di sini, borang permohonan dan juga boleh rujuk soalan lazim GCR 80 hari juga di dalam laman web ini. Okey. Alright, okey. Rasanya itu saja perkongsian saya pada hari ini. Mana yang baiknya datang daripada Allah SWT, mana yang kurangnya datang daripada diri saya sendiri, dan saya kembalikan semula kepada Encik Amirul. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak yang dikupaskan yang dikongsikan oleh penceramah kita Puan Zaitun dan juga Cik Nisa. Terima kasih Cik Nisa dan juga Puan Zaitun atas perkongsian. Banyak manfaat yang kita boleh ambil dan diharap apa yang kita pelajari pada hari ini, apa yang ilmu yang disampaikan dapatlah kita manfaatkan sebaiknya. Kita kongsikan juga kepada rakan-rakan kita yang tidak dapat turut sama untuk menyaksikan Facebook Live hari ini. So saya tengok dalam komen dekat ruangan chat di dalam Facebook telah boleh kata banyak lah juga boleh kata banyak, dan respon daripada di belakang tabir saya sana pun ada kata di dalam Google Form pun banyak juga soalan-soalan yang telah diajukan oleh tuan-tuan perempuan, dan alhamdulillah kebanyakannya telah pun dijawab. Dan sekiranya ada apa-apa lagi persoalan daripada tuan-tuan perempuan, sebarang kemusykilan bolehlah juga di-emailkan di-emailkan kepada pihak yang berkaitan, iaitu Puan Zaitun dan Cik Nisa. Saya kira itu saja yang kita pun dah drag masa. Saya
mewakili Pak Penganjur memohon maaf atas keterlanjuran masa yang kita curi daripada tuan-tuan perempuan. Jadi saya kira kita berhenti di sini saja, dan jangan lupa untuk terus ikuti siri Kuliah Semua Manusia pada siri yang akan datang yang telah kita sediakan sepanjang tahun untuk tuan-tuan perempuan. Jadi akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi.